بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada Ramadan yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid At-Taqwa yang sangat indah ini. Dan alhamdulillah, kita baru saja selesai solat maghrib secara berjemaah, dan kita susuli dengan forum khas Semarak Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam berkat Wilayah Persekutuan pada hari ini, Ahad 24 Oktober 2021 bersama 17 Rabiul Awal 1443 Hijri. Muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, dan sesungguhnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesibukan sebagai pemimpin dan bernegara, ia tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. Sekalipun kepenatan, tetap melemparkan senyuman. Bahkan tanpa disuruh, ia terus ke dapur menelusuri rumahnya. Malah dikhabarkan setiap ketika saat sepanjang hidup bersamanya, melainkan rasa tenang dan bahagia. Itulah kekasih teragung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, diutus dengan membawa 1000 rahmat untuk sekalian alam, dengan misi membina masyarakat rabbani yang dinaungi dengan nur ilahi. Bahkan model berkeluarganya sangat hebat, diperakui seantero hingga ke hari ini. Namun persoalannya, apakah resepi kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini? Dan apakah pula peranan si isteri dalam menyokong dan mendukung kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam? Dan seterusnya, apakah pula tindakan kita hari ini yang seharusnya kita ambil? Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, tajuk forum kita hari ini yang kita bawakan, keluarga sunnah perindu jannah, yang akan mengupas persoalan-persoalan yang telah saya utarakan. Sebelum itu, suka saya perkenalkan panel yang tidak asing lagi dalam pentas forum perdana yang berbahagia di sebelah kiri saya, yang berbahagia Profesor Maida Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif Ibn Qasim, Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pendidikan Islam USP Kuala Malaysia. Apa Datuk? Alhamdulillah sihat tu. Baik. Okey, Datuk hari sangat bersedia Datuk. Saya nak tanya sikit Datuk. Orang kata kalau kita duduk sebelah orang yang wangi, kita pun wangi. Kalau kita duduk sebelah orang kaya, nampak macam orang kaya. Apatah lagi kalau kita duduk sebelah orang yang handsome, dan kita pun ada rasa handsome. Setuju tak? Mungkin juga. Okey. Okay, alhamdulillah. Betul, saya ni handsome juga Datuk. Terima kasih Datuk. Okey Datuk. Seterusnya, saya kenalkan yang berbahagia Profesor Dr. Sharifah Hairi binti Syed Ismail daripada Jabatan Siasah Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Alhamdulillah datang tadi okey Prof, hujan dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur. Okey, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Baik, muslimin muslimat rahmatullah subhanahu wa taala, sebelum saya mulakan topik bicara kita malam ini, saya teringin nak menjual pantun yang biasa rumah tangga ni biasa dengan pantun. Kalau saya jual nanti, kalau siapa nak membeli, beritahu dengan saya.
Adat berumah tangga kena selalu bergurau senda, sindir menyindir usalah selesa, kelak binasa segala cinta. Adat suami isteri bagai lidah dengan gigi, kalau mukanya dah hilang seri, cepat-cepatlah diubati. Kalau kasihkan suami, diminta pulut, masaklah pulut. Kalau kasihkan isteri, diminta duit, janganlah kedekut. Cahaya suria di atas ombak nampak dari Tanjung Keramat. Hidup bahagia, rezeki bertambah, dunia akhirat mendapat rahmat. Ada tuan-tuan dan puan nak beli pantun saya? Nampak ada tu, kejap lagi. Habis malam kita beli. Okey, baik. Yang dua kita, malam ni saya nak minta izin Datuk. Kalau diizinkan saya nak mulakan dengan Prof. Sebabnya kalau kita tengok kan, sebelum kedatangan Islam, martabat wanita itu direndah-rendah. Datang ni Islam, Nabi datang membawa mesej yang sangat hebat. Martabat wanita diangkat. Boleh? Okey, baik. Terima kasih Datuk. Yang kedua Prof, saya nak kismis, kurma, betul sauda. Antara tiga makanan ni, yang mana Prof suka? Kismis, kurma, betul sauda. Betul sauda, kurma lah. Ya? Kurma. Kurma. Baik Prof. Makanan yang saya sebut tadi, yang itulah yang dikatakan makanan sunnah. Jadi kalau konteks kita sebut dalam keluarga sunnah hari ini, adakah keluarga itu kena makan kurma juga? Kena makan kismis atau macam mana Prof? Silakan. Terima kasih Ustaz Hafiz, Ketua Imam Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Muhammad Izzah Arif, panel gandingan forum kita pada malam ini. Terima kasih Datuk bagi laluan saya panel pertama pula. Tak pernah hayat gitu kan. Kita ni nasi tambah je kan, buah tambah-tambah sikit-sikit je kan. Yang saya hormati tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datuk Natin, ibu-ibu, umi, abang-abang, anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, semua yang alhamdulillah terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkati mudah-mudahan yang kakinya dapat sampai ke masjid ini, masjid yang mula dipelopori oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dihormati, yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Umi abah sihat? Alhamdulillah, banyak makan kurma lah tu. Makan kismis banyak kali tadi tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, ni forum pertama face to face ke? Ya. Ni forum pertama face to face di masjid ke? Dah sebelum ni pernah buat. Dah ada dah. Ya. Okey, Alhamdulillah. Pertama bagi saya lah ni. Lama dah tak datang sini. Alhamdulillah. Ustaz, kalau Ustaz tanya kerana kismis ke jadi keluarga sunnah, kerana kurma ke jadi keluarga sunnah, kalau macam tu lebih untunglah Datuk. Orang yang datang daripada negara yang mengeksporkan kurma tu, daripada Mekah, daripada Madinah, daripada Iran, yang kurmanya sedap-sedap tu, lagi bahagia dan sunnah lah keluarga mereka. Kesianlah orang yang tak dapat beli ajwa. Kesianlah orang yang tak dapat beli Miami ke Mariami ke Yusuf apa? Yusuf Tayyub. Toyuk gitu. Kalau tak dapat makan tu tak berkat ke? Tak bahagia ke? Tidak. Kadang-kadang ya tuan-tuan, puan-puan, umi abah, sebab kurma pun orang boleh bergaduh tau. Saya suruh beli yang lain, bukan yang ini. Brand lain, bukan brand ini. Sesalahimat tak nak buka sama pasal kurma bukan jenamanya. Auzubillah min zalik.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila mengucap tahniah orang mula berkahwin, maka dia ajarkan kepada kita bukan sekadar tahniah, tetapi juga dia ajarkan kepada kita mendoakan mereka itu. Kita ni dulu zaman kecil-kecil, zaman mak abah kita, tok-tok kita, nenek kita kadang-kadang tak tahu pun doa tu Ustaz. Bila orang buat lagu, buat nasyid, siapa yang nyanyi tu? Barakallah tu? Mahir Zain tu ya? Bila Mahir Zain buat lagu ya, jadi siulan ke anak-anak kita. Itu adalah sebenarnya doa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Yang dinamakan sebagai keluarga sunnah tu ni apa? Sambil-sambil kita duduk di masjid ni, menurut Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in, antara tempat yang dia senaraikan mustajab berdoa, salah satu daripadanya. Kalau ikut senarai yang atas tu, Mekah Madinah tu sudah tentulah kan, dekat Masjidil Haram tu dah tentulah kan, dekat makam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dah tentulah kan, dekat Mina, Muzdalifah dah tentulah bah. Tapi dalam senarai tu bah, yang ditulis ni oleh Imam Hasan Al-Basri ni, bahawa ada 11 senarai, 11, 12, 13, dia sebut kat situ masjid, dia sebut kat situ majlis ilmu. Sambil-sambil duduk dalam dua dalam satu, majlis ilmu, masjid. Doa lah ni apa? Seperti doa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi keluarga sunnah pasal ada barakah yang kita cari. Barakah bukan main boleh beli je. Nak pergi mana? Pavilion, bagi saya 5 kilo barakah. Balik makan, jadi keluarga barakah. Bukan boleh macam tu. Barakah harus diusahakan. Wa jama'a bainakuma fil khair. Ada khair. Kau kena buat baik, baru hidup kau nanti berkat. Bah dah kahwin 20 tahun dengan Umi, dah 30 tahun dah. Dulu tengok anak, sekarang tengok cucu, tengok cicit. Bahagianya dia orang dah boleh rentas negeri kan Bang Umi kan, dah boleh balik Umi kan, dah dapat jumpa Umi kan. Kan bahagia, berkat daripada aku dulu muda sampai sekarang aku tengok cucu cicit aku. Ya Allah, tu berkat kebahagiaan yang berterusan, daripada seorang sampai berbelasan, berpuluh-puluhan. Itu yang jubli emas, jubli perak berderet bah, gambar anak penak kita. Sambil duduk ni abah doa dalam hati, ya Allah berkatkan rumah tanggaku, jadikan aku suami yang saleh bah, jadikan aku isteri yang saleh ni. Aku nak buat baik, aku nak jadi keluarga macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak saling membahagiakan bah, aku nak saling melindungi ni, aku nak saling tolong sesama lain ni. Itu al-khair. Nanti berbarakah. Sampai barakahnya bah, abang jumpa Umi ke akhirat dia, jumpa dalam syurga anak cucu cicit, jumpa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang kerja dengan Nabi, 10 tahun kerja dengan Nabi. Bila dia dengar riwayat ini, dia kata, aku tak pernah rasa begitu gembira sehinggalah, hadis riwayat Muslim, aku tak pernah rasa begitu gembira sehinggalah aku dengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kau akan bertemu dengan siapa yang kau sayang. Kelak kau akan bertemu dengan siapa yang kau kasihi. Anta ma'aman ahbabta. Anas kata, aku tak pernah rasa gembira sampai aku dengar Nabi sebut macam tu. Umi, abang, anak, adik-adik disayangi semuanya. Tempat mustajab disebut oleh baginda Rasul SAW, yang disebut oleh At-Tabi'in, iaitu Hasan Al-Basri, ya, yang meninggal di Basrah, sebab itu dipanggil Al-Basri.
salah satu tempat mustajab doa sini. Ni, syukur, alhamdulillah. Ambil kesempatan ni doa. Ya Allah, bahagiakan dan berkatkan. Kataan berkat kena sebut. Sebab berkat tak datang pada orang. Pergi kenduri kahwin dapat ustaz tu, telur dapat apa tu, berkat tu. Tapi bukan berkat tu, subutul khair al-ilahi. Yang tentukan barakah rumah tangga itu adalah Allah SWT dengan hidayah dan usaha daripada kita. Secara ringkas, kalau kita nak keluarga kita keluarga sunnah, jangan lupa 5 perkara. Very quick one lah. Datuk dah tengok nak ambil mikrofon agaknya kan. Umi Abah yang dirahmati sekalian, Umi Abah semua berumah tangga lebih lama bangkali daripada saya. Lebih arif, lebih tahu bidang ni. Saya belum ada cucu lagi. Umi Abah bangkali dah bercicit sebahagiannya. Kita kongsi-kongsi hanya supaya dapat mengingatkan diri sendiri. Dan mudah-mudahan dengan tu saya dululah kena buat untuk diri saya dan keluarga. Saya malu bah, ni depan saya ada suami saya bah. Kalau saya tak buat, Datuk malu saya. Suami saya dengar ni. Dia mudah-mudahan kita sama-sama dapat buat bah. Umi, 5 perkara secara ringkas. Saya pendekkan kepada sekejap okeylah, saya pendekkan kepada 2T 3S. Senang ingatlah kita nak cepat aja. 2T 3S. Dalam hidup nak ambil sunnah Nabi. Yang Nabi ni dia imam bah, Umi. Dia juga ketua negara, Umi. Dia juga orang susah datang kat dia, Umi, dia bantu. Dia juga jadi qadi, selesaikan masalah orang. Dia juga panglima bah, perang dia tentukan bah. Dia bincang bah dengan ahli syura bah. Dia buat macam-macam. Tapi bila balik rumah bah, dia balik rumah ni, sahabat kata, ma ra'aitu ahadan arhamu bil ayal min Rasulillah. Aku tak pernah tengok orang paling baik dengan keluarga macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dengan keluarga. As if to say, there's no reason to say that I can't be a good husband because I'm so busy. I can't be a good wife because I'm too busy to be there. Mak jangan cukup putih dah. Tak maaf Ustaz. Semangat nak pula. Tuan-tuan, malu. Sebab itu bila disebut, ditanya kepada Sayyidatina Aisyah macam mana Nabi kat rumah, macam mana dia, kana khuluquhul Quran, akhlak dia Quran. Dahsyat. Saya nak pendekkan bah, Umi. Tadi pada 5, 2T dah. 2T 3S. T yang pertama, tanya khabar. Dengan lidah aja bah, kita boleh bina sunnah. Umi, tanya khabar. Nak tanya khabar suami, isteri, anak-anak ni bukan perlu panjang-panjang. Kadang-kadang dengan 2 patah aja. Orang Tamantun bagi isteri apa agaknya? Bah. Oh bah. Saya janganlah tanya, rumah dah tak ada, kata dia. Sedih lah pula kan. Umi panggil abang apa ni? Ikutlah panggil apa. Anja ke Datuk panggil Anja ke? Ayam. Oh ayam. Okay. 2 patah je. Ayam okey. Kalau ni pun berat juga tak tahulah Tok ya. Ayam okey, awak okey. Saya orang Johor. Kadang-kadang awak tu biasa. Anja okey, maknya okey. Hari-hari banyakkan macam tu. Bila kita tanya tu maknanya apa? Maknanya kita cakna. Maknanya kita ambil pegang. Kan? Kita ambil pegang. Kita sayang dia. Kita tengok muka dia lain aja ni. Kadang kita takut dia ada apa masalah kat tempat kerja ke, apa ke. Umi janganlah buat. Sadaq kalimatun tayyibatun kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama'. Kadang-kadang kita ni ya Allah, nak tanya khabar pun malas. Nak tanya pun susah. Perkataan yang baik kata Allah dalam Al-Quran, kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyib, macam pokok yang subur, asluha sabitun, nanti akar dia tu mencengkam ke bawah. Pokok ni kata Allah, kalimah yang baik ni kata Allah, macam
pokok yang subur, kalimah yang baik, bermula daripada Al-Quran, kalam Allah. Dan apa-apa perkataan baik, Umi Abang, cakap baik dengan isteri dia. Kita tanya ayah okey, awak okey, kerana kita ambil tahu, kerana kita jana, kerana kita sayang, kita care. Kalau kita kata caring, sharing is caring, caring is sharing, macam itulah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Saya mungkin tak dapat nak habiskan 5 dan dapat gaya ni. Dapat 1 je lah dulu. Tanya okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa hubbuka li ya Rasulullah?" Macam mana kasih kau kepada aku ya Rasulullah? Maknanya dia nak tahu awak okey, awak sayang, awak baik, awak sayang saya ke tak bahasa kita ini. Kau cakap putih, do you love me? Alah, nak kita ini. Bukan dia tak tahu Nabi Muhammad SAW sayang dia. Dukung pun pernah, makan masin pun tak cakap, tidur lambat buka pintu sudah, puji sudah, kemerah-merahan kamu ini Humairah sudah. Apa tidak diketahui sayangnya Nabi SAW? Tapi komunikasilah, cakaplah, mulutlah, lidahlah, keluar perkataan baik. Dia tanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Kaifa hubbuka li ya Rasulullah?" Bagaimana sayang awak pada saya wahai Rasulullah? Nabi jawab. Nabi jawab. Jangan malas jawab. Dia layankan. Dia jawab. Dia tak kata, "Awak tak nampak ke saya dah buat macam-macam? Takkan awak tak tahu saya sayang awak?" Ustaz, boleh kalau nak jawab macam tu? Tak. Tapi dia jawab apa? Cinta saya pada awak ialah ka'uqdatil habl, seperti ikatan tali, kata dia. Sayyidatina Aisyah tanya lagi, macam mana ikatan tali itu sekarang ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, macam tak puas hati, do you really love me? Adakah betul awak sayang saya? Macam mana keadaan sayang itu sekarang? Macam mana keadaan ikatan tali itu sekarang? Nabi SAW jawab lagi, Pak. Dan dia kata, "Hiya fi haliha." Tali itu macamlah itu dulu, itu keadaannya, begitulah sekarang keadaannya. Jadi saya nak kata satu je lah cukup dulu Ustaz. Nanti kan saya ambil masa kat Datuk punya masa. Satu perkara, nanti kita sambung. Satu perkara yang paling penting dalam rumah tangga, walaupun pada kata-kata, dan kata-kata itu adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Said isterinya, dan menyebutnya dengan lidahnya, dengan kata-katanya. Sebab itu jangan sampai benda-benda ni misalnya melupakan kita kepada orang sebelah, menyebabkan kita kurang bercakap, kurang meluahkan perasaan. Lagi kita berumur, Umi, lagi kita nak sebut, awak apa khabar, awak macam mana, berkomunikasilah ya. Okey. Jadi Ustaz, begitulah sedikit ya Ustaz. Jawapannya mudah-mudahan itulah sunnah baginda Rasul SAW yang begitu indah kata-katanya kepada isteri baginda Rasul SAW. Dan salah satu daripada gaya keluarga sunnah itu, jangan lupa dengan tanya khabar. Wallahualam. Terima kasih Prof. Alhamdulillah, pencerahan sangat baik Prof. Prof sebut je tanya khabar, saya terus SMS Pak saya. Terima kasih Prof. Ini merupakan satu sentuhan dan jelaslah bahawa dalam rumah tangga ini pokoknya adalah keberkatan. Keberkatan dan tanda rahmat, dan mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dalam kasih sayang dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Datuk, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin negara, ketua keluarga, panglima perang, ahli syura, politik dan sebagainya, ahli perniagaan yang hebat. Namun Nabi SAW menerusi hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi sebut, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Berdasarkan hadis tersebut, apakah sebenarnya yang Nabi cuba nak sampaikan? Mudah-mudahan
kita ini menjadi mengambil iktibar dan ibrah daripada hadis ini menjadi aplikasi dalam rumah tangga kita hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Imam selaku moderator, kata saya Prof. Dr. Sharifah, Tan Sri Datuk Datuk, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, bila cakap tentang rumah tangga ini, kita tak boleh kata ia perkara yang bukan zaman aku. Kadang-kadang bila kita baca, bila kita bercakap, oh, ini zaman budak-budak boleh lah. Bila kita dah tua ni, tak payah tahu sangatlah tentang rumah tangga. Ia satu perkara yang akan berlaku setiap zaman kita. Macam Datuk-Datuk Tan Sri, mungkin yang datang jumpa kita itu adalah orang yang ada masalah. Kita mungkin tak ada masalah, sebab umur kita pun dah dewasa. Rumah kita pun dah dewasa, pasangan kita pun dah dewasa, jadi matang. Yang ada masalah ni tuan-tuan, anak-anak kita. Macam saya, Allah tak bagi ujian dengan pasangan, tapi alhamdulillah, tak naklah ada masalah. Banyak masalah. Tapi saya berhadapan dengan ribuan masalah. Datang ke UKM, ada isteri nak bunuh diri, ada suami datang mengadu. Sebab apa? Sebab tak dapat apa yang patut dia dapat. Dia tak dapat tidur dengan bini pun cari kita. Oh, pagi tadi saya dekat airport. Saya daripada Kedah ni tuan-tuan. Sampai airport tadi, alhamdulillah, terus kata sempat lah, terus lambat sikit jalan jam. Dekat airport Kedah tadi pun orang telefon, kata ustaz, dah nusyus tak isteri saya. Dah awal-awal nusyus dah. Muqaddimah cerita nusyus kat isteri saya. Saya kata kenapa? Seminggu dah saya minta, tak dapat. Tengok gelap. Dia tahu, seminggu minta tak dapat, nusyus tak. Saya kata, minta, tak dapat. Tanya tak dia? Bincang tak dengan dia? Sembang tak dengan dia? Tak ustaz, saya suami, ikut saya nak datang. Saya bila kan ada hadis Nabi, walau kanat ala tanur. Oh, tu ayat hadis terus. Walaupun atas dapur pun boleh jalan dia dah. Bang, Nabi nak bagi perumpamaan. Sama lah macam hadis tadi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku sebaik-baik dengan keluarga aku. Jadi sekarang ni kita nak jadi keluarga sunnah macam Dr. Sharifah sebut. Nak jadi keluarga sunnah ni banyak benda yang kita kena buat. Kita pun kena bagi nasihat kepada anak-anak kita. Saya pun takut sebab saya ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Mereka akan berkahwin dan mereka akan ada masalah. Mana ada kahwin ni tuan-tuan, happy je. Betul tak Ustaz? Ustaz tak ada jealous ke Ustaz? Betul tak? Handsome kot. Saya tengok, oh handsome orang tu ni. Sangat tak tengok. Imam pun cakap sangat handsome. Nak tambah dua, nothing for him lah. Anytime. Ustazah mesti ada perasaan jealous. Betul tak? Kalau Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan jealous, takkan Ustazah Sharifah tak ada jealous? Ni malaikat ni kalau tak jealous. Pasti ada. Isteri saya ada, saya ada, ustaz ada, betul tak? Of course, itu fitrah. Maka kalau betul lah, takkan jadilah kes perceraian dekat wilayah persekutuan saja daripada 2016 sampai 2020 sebanyak 10,500 kes. Ni yang berdaftar. Yang tak daftar tak kira ni wilayah. Ingatkan masa musim PKP tahun 2020, zero kes cerai. Rupanya meningkat jadi 1,600 kes tahun 2020 terdaftar. Bertambah. Ingatkan dah duduk kat rumah, PKP, isteri masak, suami makan, happy dah.
Bercerai juga. Kenapa? Bila tanya, menyampah Ustaz tengok muka dia tiap hari. Pula dah. Bila kerja, dia akan cakap, kata, saya tak boleh Ustaz, dah lama tak jumpa. Tengok. Itulah masalah dalam rumah tangga. Cuma apa yang Nabi buat? Khairukum li ahli, yang sebaik-baik dengan kamu. Keluarga, kamu dengan keluarga, aku yang dengan keluarga aku. Apa yang Nabi buat? Pertama, al-musyawarah. Kena banyak bincang. Wasyawirhum fil amr. Banyak bincang. Macam tadi pagi Nabi, saya cakap, bincanglah. Apa masalah? Takut isteri ada tak suka pada awak. Perlu ke? Perlu. Jangan cuba jatuhkan hukum nusyus. Nusyus ni berat, tak masuk syurga bang. Suami isteri pun tak boleh bagi tahu, suami awak ni dayus, tak boleh. Dia ada kategori nak jatuhkan dayus dan nusyus ni. Bincanglah. Nak marah apa pada isteri awak? Isteri nak marah apa pada suami? Cakap, tanya. Itu sebabnya Nabi sebaik-baik dengan keluarga. Nabi banyak bincang. Al-Quran bersuruh wasyawirhum fil amr. Bincang. Dan mak bapak pun mainkan peranan. Mak bapak, bila anak ada masalah, menantu ada masalah, jangan duduk di belah mana-mana. Saya uruskan kes banyak tuan-tuan. Masalahnya mak mertua masuk dengan anak dia. Yang ni duduk dengan anak dia. Letih macam tu. Hakam ni dia tak boleh mana-mana tau. Tengok kes, dengar dua-dua pihak. Suami macam mana? Walaupun dia anak kita. Nabi dua-dua, Nabi dengar. Antara Fatimah dengan Ali ada masalah. Tapi Nabi dengar dua-dua. Bahkan kadang-kadang Nabi tegur Aisyah radhiyallahu anha. Dan kadang-kadang Nabi tegur Ali bin Abi Thalib. Itu hakam. Ini tak. Kita bersama dengan anak kita. Ni anak saya tahu daripada kecil saya jaga dia. Ya mak, sebab mak duduk dengan dia tak tunjukkan macam mana perangai dia dengan suami. Dengan suami lain, dengan isteri lain. Jadi kena bincang. Mak bapak kena bincang, anak-anak pun kena bincang. Itu sebab malam awak selalu kena bincang. Nak makan kan? Tengok, very simple tau. Islam ajar. Nak makan pun boleh bincang. Yang malam ni makan buat tom yum boleh. Tak salah. Itu bincang. Isteri pun cakap, esok boleh tak? Sebab malam ni saya tak sempat. Saya hanya sempat buat siakap 3 rasa. Rasa mudah tom yum lagi, dia nak buat siakap 3 rasa. Bincanglah. Yang penting berbincang. Itu akhlak Nabi. Nabi tak pernah buat kuasa veto. Aku nak, tak ada. Yang kedua, akhlak Nabi ni, tuan-tuan puan, sehingga disifatkan aku sebaik-baik dengan keluarga. Nabi SAW ada sifat yang kedua, dia panggil at-ta'awun, tolong-tolong dalam rumah. Nabi nak makan, dia balik-balik daripada masjid nak makan. Madza indana min al-'asha ya Aisyah. Apa dalam rumah kita nak makan apa ni malam ni? Yang bincang ni, Nabi bincang. Bukan Nabi buka-buka. Mana makanan minat tadi? Sah, mana makanan ni? Awak ni betul-betul no shoes. Sudah habis. Belum apa no shoes dah? Tak boleh. Nabi tanya, maza indana min al-'asha? Apa makanan kita malam ni ya wahai Aisyah? Nabi Aisyah bawa keluar roti. Bila bawa roti rumah Nabi ni keras. Dia tak macam roti rumah kita. Dan ada sebab kenapa Nabi tak kaya. Jangan ingat Islam tu miskin. Tak. Dalam Quran, semua cerita tentang infak. Macam mana nak infak kalau kita miskin? Daripada sahabat, 10 orang yang masuk syurga, 7 daripada mereka adalah jutawan. 4 Khulafa' ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 4, 3 jutawan. Ali dia tak. Ada sebab. Profesor Sa'id Ramadan Al-Duki kata sebab Nabi musyarrih. Nabi mendatangkan agama Islam. Dia memperkenalkan agama Islam agar orang-orang kafir itu tidak menjual sesuatu kepada Nabi SAW. Kalau kata Nabi terima, orang akan kata, inilah Nabi nak harta ni. Ada sebab. Cuma nak balik tadi, ada roti. Nabi tengok roti, Nabi masuk dapur. Bawa keluar khal. Khal ni cukup. Nabi cicah juga. Nabi pergi ambil. Dalam riwayat lain, Nabi SAW tolong pula jahit baju sendiri. Tak ada pula arahan. Dia dalam bentuk arahan.
Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i tu kan, ni orang lelaki mesti ada yang awak. Itu Ustaz Zahar keluar. Saya keluar awal lagi, hampir 1 juta view dan juga komen, rasanya dekat 200,000 komen. Kerja-kerja wanita dekat rumah. 2 je kerja isteri ni. Pertama, layan nafsu suami. Nombor 2, lahirkan anak suami. Yang lain semua tu atas budi bicara isteri. Dia masak untuk kita kena bayar. Itu dah masak Syafi'i tu. Orang lelaki marah, habis apa benda, perempuan tak ada kerja lain. Oh, marah. Buat tenang. Ini masalah Imam Syafi'i je kan. Lepas tu Ustaz Zahar keluar juga. Ada yang marah. Apa Ustaz Zahar, takkan itu je kerja isteri. Tak, isteri buat tu sebab atas dasar ihsan. Susukan anak, isteri tak boleh paksa. Awak susukan anak saya. Tak ada. Tak jatuh nusyus. Kita boleh bayar kat dia untuk dia susukan anak. Boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab Nabi SAW tak pernah mengarah. Dia banyak menazam. Dan yang terakhir, Nabi SAW tuan-tuan, hebatnya dia buat apa? Dah masuk tak? Okey, mari pergi atas. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, yang ketiga, yang terakhir,
bagaimana akhlak Nabi yang dikatakan sebagai Nabi sebaik-baik ketua keluarga. Yang ketiga, Nabi SAW bila dengan pasangan husnul takrim. Nabi ni dia sangat, orang kata apa? Ikram ni memuliakan isteri-isteri dia. Maksud mulia, qudwatun hasanah. Macam mana Nabi dekat luar, macam itulah Nabi dekat dalam rumah. Kita dekat luar dengan berjubahnya, dengan pakai kainnya, dengan datang masjid siang malamnya, alhamdulillah. Tapi bila balik, dia adalah seorang suami yang sangat zalim. Apa faedah? Nabi tak, kat luar dia sangat menghormati orang, bila balik Nabi sangat menghormati isteri. That's why Nabi SAW ni bila dia jumpa isteri, dia puji. Aisyah radhiyallahu anha dikenali sebagai orang yang pandai berbicara. Nabi puji. Hafsah, isteri Nabi yang pandai masak, Nabi puji. Tapi Nabi tak bandingkan Aisyah dengan Hafsah. Sebab Aisyah ni dia kahwin dengan Nabi, dia anak dara. Yang lain semua janda. Bila janda, bila baru, mereka ini tuan-tuan perempuan, dia memang tak biasa masak-masak ni. Dia pandai macam-macam dan dia berasal daripada keluarga-keluarga yang berbagai. Jadi Nabi tak banding-bandingkan. Itu Nabi. Itu sebab dia dihormati. Kalau kita nak menghormati, maka buatlah macam antaranya, macam tadilah kan, tanya khabar, itu penghormatan. Kalau saya boleh tanya khabar imam, saya boleh tanya pengurusi, saya boleh tanya kawan-kawan saya, Datuk tu, Datuk ni, Tan Sri tu, Tan Sri ni, kita boleh tanya khabar, you sihat ke, you apa. Takkan isteri kita boleh tanya? Ya, you okey? Takkan tak boleh tanya. Maknanya kalau kita tak boleh tanya isteri, no wonder you tanya orang lain. Maknanya kat luar you bukan main hebat, nampak begitu bagaikan malaikat, tetapi dalam rumah you tidak seperti mana you layan kawan-kawan. Nampak? Wallahu a'lam. Allahu akbar. Subhanallah. Hebat tu. Alhamdulillah, pencerahan yang jelas. Ibrah daripada hadis tersebut. Musyawarah, kena rajin bincang. Kemudian kena rajin tolong-menolong. Dan kemudian memuliakan sungguh-sungguh pasangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Baik. Terima kasih Datuk Prof. Mungkin yang pusingan terakhir adalah kan, kita nak bincang sedikit soalannya. Peristiwa penurunan wahyu pertama, yang mana Nabi terima wahyu pertama Nabi balik, dan Khadijah kan, bila Nabi sebut Zambiluni kan, dan bila mana Nabi SAW menerima tanggungjawab yang maha hebat itu, dan itulah respon Khadijah seliputkan. Dan juga bila mana para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dalam tempoh perkahwinan kau dengan Nabi SAW, apakah saat-saat yang paling manis, yang paling best, paling romantis yang kau hidup dengan Nabi SAW? Aisyah menjawab, dalam tempoh hidupanku bersama Nabi SAW, tak pernah satu saat ketika pun yang tak pernah best. Jadi ini soalan bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha az-zawjatus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik perhiasan adalah wanita salihah. Jadi berkaitan dengan peristiwa berkenaan dan hadis ini, apakah pentingnya peranan isteri yang telah dilaksanakan oleh para isteri Nabi SAW sebagai penyokong kepada kerajaan Nabi SAW? Silakan. Terima kasih banyak Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, ibu abang dan mati semuanya, alhamdulillah, Ustaz menyebutkan tentang peranan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid atau Khadijatul Kubra. Begitu juga tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Ustaz sebutkan tentang hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Kita dapat tengok bahawa Nabi SAW ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan, sebagai rasul yang menunjukkan akhlak yang mulia, dan dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala isteri-isteri yang mulia, isteri-isteri yang baik, tuan-tuan. Sebab itu dalam riwayat yang lain menyebutkan min sa'adatil mar'i salas. Di antara perkara yang boleh buat seseorang bahagia, tiga.
Min sa'adatil mar'i salas. 3 perkara boleh buat kita bahagia. Mi apa? Pertama sekali, al-mar'atus salihah. Yang kedua, manzilus salih. Yang ketiga, markabus salih. Yang keempat dia sebut jiranus salih. Al-jarus salih, kita kata jiran, jarus salih. 3 yang buat bahagia hidup orang. 1, dapat wanita yang salihah. 2, kereta okey. 3, rumah yang selesa. Bukan sekadar besar, tapi rumah yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau kita tengok betul, kalau orang cakap di belakang kejayaan seorang lelaki itu ada wanita, kita kata kita orang Islam, di belakang kejayaan seorang lelaki itu ada wanita salihah. Bukan sekadar ada seorang wanita, tetapi ada wanita salihah. Barangkali wanita salihah itu isterinya jika dia beristeri. Barangkali ibu salihah di belakangnya seorang anak yang berjaya itu. Memang betul bah, memang betul ni. Kalau kita baca tentang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, atau yang disebut sebagai Khadijatul Kubra, atau juga disebut sebagai At-Tahirah, atau juga disebut sebagai Afifah. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tahu saya sebab Ustaz. Ini orang yang pertama dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita pertama yang dikuburkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik orangnya, walau dia seorang peniaga yang hebat. Dia kaya bah, tapi tak ada ego peniaga yang hebat. Bila balik rumah bah, kita boleh bayang bagaimana dia tu baik. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kathratit tana, kathratit dhikr wassana ilaiha atau alaiha, sehingga kan menyebabkan maghirtu li ahadin kama ghirtu li Khadijah. Ini tadi kata Sayyidatina Aisyah pun cemburu bila Ustaz tanya, kan? Sayyidatina Aisyah ni dia cemburu. Dia kata maghirtu li ahadin kama ghirtu li Khadijah. Aku tak pernah cemburu ke orang, siapa pun, sebagaimana aku cemburu pada Khadijah. Pasal apa? 2. 1, Nabi SAW banyak puji dia. Maknanya dia baik, Ustaz. Sangat baik. Macam mana nak tak baik, tuan-tuan? Sehingga Nabi menjawab kecemburuannya Aisyah. Cemburu kerana 2. 1, kerana dan banyak sebut nama Khadijah. Nabi banyak puji dia. 2, kerana Nabi telah mendapat daripada Allah Subhanahu wa taala salam kepada Sayyidatina Khadijah dan menyebutkan bahawa a'addalaha baitun fil jannah. Dia bukan dipuji hanya dipuji pada bibir Nabi. Dia dipuji sehingga dia telah disediakan baginya syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kata apa, tentu wanita salihah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang menyebabkan Nabi banyak puji? Yang dikatakan baik sampai dah disediakan baginya rumah dalam syurga. Pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yang pertama beriman. Kalau tidak ada orang beriman, kita tidak beriman. Pasal tidak dibawa oleh baginda Rasulullah, dan disampaikan kepada ummahatul mukminin. Dia dah terus sampai kepada kita. Dia ibu kepada segala orang beriman, bukan ibu hanya kepada orang perempuan. Ibu kepada seluruh orang beriman. Dia tulang belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bah, kalau dia baik, dia akan baik. Bah, umi kalau dia baik, apa akan baik 10 kali baik. Hukumnya baik. Jadi orang baik. Sokong baginda Rasul SAW. Jangan kata cemburu. Dialah orang pertama yang beriman. Tapi kalau tak ada orang beriman kepada aku, kepada Allah dan apa yang dibawa oleh baginda Rasul SAW, dialah yang mengorbankan segala harta dia. Itu ni, kita tak payah berkira mungkin kita. Dengan orang keliling kita, kita boleh bermurah. Dengan suami tak payah berkira ni.
Jangan nak masuk roti pun masuk dalam 35. Semua ni. Umi takkan berkira pula. Abah jangan lupa pula. Umi jadi berkira kalau kita berkira. Kalau Allah tak kira, bang, Umi 10 kali takkan kira. Sayyidatina Aisyah lengah semua sampai tak ada apa-apa. Kerana dakwah baginda Rasul SAW, kerana Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang lain ada cinta, kita ada cinta, orang lain pun ada cinta. Kita ada harta, kita tolong keluarga kita, orang lain pun ada harta, tolong keluarga. Tapi yang bezakan cinta kita dan pengorbanan kita ialah kerana lillahi ta'ala. Kerana ini amanah Allah. Kerana inilah yang Allah suka. Mana tahu ini amanah Allah. Tu ayat surah Ar-Rum ayat 21 tu bang. Dia mulakan dengan ayat wa min ayatihi. Salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah dah bagi kau rezeki. Allah dah bagi kau isteri yang halal, suami yang halal. Itu tanda kebesaran Allah SWT. Kau jangan lupa, masa ada depan mata kadang-kadang lupa bang. Ni, nanti dah tak ada depan mata. Ada orang boleh hilang sekelip mata. Tadi pagi sarapan sama, masak tengah hari sama-sama. Lepas makan Umi kata, sakitlah dada Umi nak bawa Umi pergi hospital. Nak lain macam lah dada Umi nak bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital pukul 4 petang. Malam dah tak ada dah Ustaz. Abah ni dok hantar tunggu dekat ICU. Dok tanya, Umi okey, Umi dah dapat bilik, Umi dah, doktor dah tengok Umi, Umi dah tengok. Dia lagi Abah pun masuk hospital juga. Umi pergi pagi, Abah pula pergi pukul 11 pagi. Lepas Abah pergi, anak lelaki pula pergi. 3 sekali pergi dalam satu masa. Anggota keluarga boleh pergi. Kita kan sedang pandemik Ustaz. Takkan kita tak terbaca betapa orang boleh hilang orang yang dia sayang sekelip mata. Begini baginda Rasulullah SAW sayang ke isteri dia. Dia sebut tak terganti ma'abdalani Allah khairan minha. Lepas tu bang, kalau abang nak puji-puji bang sebentar ada ayat. Umi kalau nak puji depan anak. Umi tak boleh ganti abang kamu dan siapa. Abang kamu ni baik nak. Kamu jaga abang kamu, taat dengan dia. Cakap dengan anak kita bang. Abang macam tu, mak kau tak ada ganti nak. Baik orangnya, jaga abang kau. Jangan berat kalau kita. Nabi boleh cakap, tak ada ganti. Maaf dalani Allah khairan minha. Itu ayatnya. Tak ada ganti. Tidak ada perempuan sekalian. Oh, ada saya sebab minta maaf Ustaz. Nabi baik tuan-tuan. Kan apa Quran, akhlak dan Quran. Kita kalau baca cerita Nabi kita malu. Nabi susah tak macam senang kita. Kita ni senang ni kadang-kadang. Umi kita dah tak payah jerang air dah kami kan. Dah tak ada celik dah kat rumah. Semua dah ada kebun, korek. Bukan aja. Lagi dah ada apa Ustaz sekarang. Masak pun orang dah campur-campur dah jadi dah. Bagi apa? Thermomix ke apa semua. Tapi kadang orang tak bahagia. Belum tentu bawa bahagia. Banyak dah senang. Just tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga belajar bahawa Nabi baik. Kerana baiknya itu dia juga mendapat isteri yang mendukung dia. Sangat baik. Jadi kita pun berazam lah, niatlah dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah pelihara dan berkatkan rumah tangga kita. Kita sayang ahli keluarga kita. Nabi SAW boleh sayang. Dia tengok anak cucu sayang. Dia sebut Allahumma rahamu fa inni arhamu. Umi nampak abang pergi kerja, pergi kedai, buat itu, buat ini, solat, ajak berjamaah. Umi sebut dalam hati ni. Tak ingat doa tu tak apa, cakap je dalam hati ni. Makna dia, ya Allah sayangilah dia. Ya Allah sayangilah dia. Siapa dia? Nampak anak, nampak suami, nampak adik, nampak mak. Ya Allah sayangilah dia. Kerana sesungguhnya aku sayang pada dia. Mana sayang yang lebih besar? Sayang kita ke sayang Allah pada dia?
sesayang-sayang kita pada dia, sayang Allah lebih lagi kepada dia. Mudah-mudahan rumah tangga kita aman, bahagia lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Mudah-mudahan kasih sayang yang kita sedang selami, yang kita sedang suburkan ini benar-benar mekar dan insya-Allah kekal hingga ke jannah. Terima kasih Prof. Baik, sebenarnya saya tersentuh Prof bila perkongsian itu, dan semua pun dah jadi slow sikit, dan nak tutup tadi tutup sikit lagi dah tutup. Doa yang biasa yang kena percaya ayah-ayah bunda di sini dan ibunda di sini selalu baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan 74. Berdasarkan ayat tersebut, yang doa yang biasa kita baca, apakah yang kita nak sebenarnya? Apakah perintah ataupun goal kita, target kita bila doa ni itu? Silakan. Terima kasih Ustaz Dr. Sharifah, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Apa yang kita nak daripada doa sebentar tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebenarnya daripada doa yang kita minta dengan Allah, bagilah isteri, keturunan, harta dan sebagainya, qurrata a'yun, menyebabkan bila kita lihat kita rasa tenang. Dan yang paling penting, membawa kepada ketakwaan. Apa maksudnya? Pertama, hasanatun fil usrah. Kita mendapat keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia ni dia umum, tetapi apa maksudnya? Iaitu keluarga yang taat kepada Allah, suami taat pada Allah, isteri taat pada Allah, anak-anak taat pada Allah. Ada yang saya lupa tuan-tuan? Ini ya. Ada yang kita jumpa, tuan-tuan puan, suami alhamdulillah berduit. Itu sebabnya kadang-kadang kita duk tengok, oh bila kaya, rumah macam masjid, insya-Allah dia bahagia. Tak. Yang saya jumpa ni, alhamdulillah suami pakai Lamborghini, kita pakai Lamborghini. Lamborghini tuan-tuan, berapa harga Lamborghini? Bukan murah, bukan boleh beli macam tu, tak ada. Nak masuk pun kita fikir 10 kali, walaupun nak kita tengok tayar dia. Baru ni ada seorang dekat rumah saya tu, dia tukar, dia mau beli Lambo. Bila baru sampai, dia pergi tukar tayar. Tukar tayar, kedai tayar ni dia tak ambil, kecuali kita bayar separuh. Sebab satu tayar dia tu 15,000 kali 3, sengit. Termenung tuan kedai, tuan kedai, tuan kereta. Tokek kedai tu kawan dia, dia kata, Ji, macam ni lah kereta mahal. Bila mahal, tayar dia pun mahal. Jangan ingat beli Lambo, oh sedap, hebat, tayar 2,000. Takkan dapat, itu baru tayar mestis. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, kekayaan tak mainkan peranan. Dia nak barakah tu. Bukan kepada kekayaan. Kaya dia, suami pakai Lambo, isteri doktor pakar, anak 3-4 orang. Datang ke pejabat saya UTM, isteri minta tolong, Ustaz, tolong rekomenkan saya peguam yang terbaik. Saya sedih lah. Kenapa? Bincang dulu. Tak boleh bincang Ustaz? No, lagi perbincangan. Sebab saya dah ada bukti pokok. Sudah. Bukti apa? Dia pun buka video. Ada 3-4 video, saya tengok satu je. Rupanya suami dia ni LGBT. Jangan main. Ini zaman sekarang tu. Isteri pula bukan orang-orang main-main. Doktor pakar juga. Dia pergi ke klinik suami dia. Sekarang ni suami-suami ibu ingat, ada CCTV yang tak payah pasang wayar-wayar. Beli Lazada je, harga 89, aku dah cek. Dia beli dalam bentuk apa tau? Ni, doktor,
macam jam locik. Rupanya dekat nombor 12 tu dia ada titik kecil. Rupa tu kamera. Dia boleh kawal pakai video, pakai handphone. Letak dekat pejabat suami dia, tapi dia letak bukan jam. Dia letak macam toys. Macam mainan budak dia kata ni hadiah saya. Tak apa. Ayah letak kat you punya ni Okey. Suami tak tahu apa. Dia letak angle memang seram gitu. Faham? Dia dapat 4 video. 4 video. Satu video saya tengok, saya dah geli terus. Yang dia tak boleh terima tu, video yang keempat, apabila dia bawa anak budak, anak lelaki dia duduk dalam bilik yang sama, dia buat dengan dia punya staff. Sebab dia tak boleh terima dah. Dia tak kata dia tak boleh terima, dia bawa anak. Anak tengok perbuatan hina itu sebab dia nampak kamera tu. Saya bila tengok video tu terus saya bagi nama peguam yang sangat hebat. Saya bagi. Saya kata, you bincang dengan peguam tu. Ustaz nak tengok video ketika tak ayat hilang Quran lagi. Tuan-tuan jangan main. Sekarang ni semua dah boleh. Itu sebabnya kekayaan tak makan peranan. Itu sebabnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nak hasanatun fil usrah. Keluarga kita bahagia. Kekayaan bukan segala-galanya. Kita nak kedua-duanya bahagia. Dunia kita ada, akhirat kita ada. Itu pertama. Hasanatun fil mal. Kita nak juga harta. Allah minta tu. Siapa tak nak harta? Tuan-tuan duduk kat Taman Tun Dr. Ismail. Tak TTDI ni tuan-tuan, bila sebut dia naik bulu-bulu tau. Betul. Sebab mahal. Walaupun rumah teres, ada kawan saya jual dekat TTDI. Dia jual 2.5 juta rumah teres. Beli dekat Bangi, rumah banglo dekat Golf Resort 3 juta. Dia tambah 500,000. Nak katanya TTDI ni tuan-tuan, hebat. Bersyukur tuan-tuan duduk dalam TTDI. Saya ni, orang kata TTDI ni kata apa? Kawasan mampu lihat saja. Hebat ke betul tak? Tuan-tuan, untung sebab apa tuan-tuan ada rezeki duit. Jangan rasa malu. Dengan duit itulah tuan-tuan dapat membangunkan masjid ni. Dengan duit itu tuan-tuan dapat berzakat tu. Kat luar tu ada bank zakat. Tu bukan bank jenazah. Bank zakat. Pergi saja-saja tanya saya ni boleh bayar zakat tak? Apa ni? Pergi kat luar tu. Sekarang ni geng zakat pergi. Ni akhir-akhir tahun ni bayarlah zakat. Kena bayar SDN, bayar zakat. Dua-dua kita bayar. Tapi bila bayar zakat kita boleh potong SDN. Bila potong SDN tak boleh potong zakat. Zakat kena bayar lain. Jadi kita bayar, kena pandai lah. Bayar setengah-setengah ke, bayar 70, 30, terpulang tu pada tuan-tuan. Ada yang nak bayar 100%, tak payah. Silakan. Duit kena ada. Sebab bila ada duit kita boleh infak, berzakat, sedekah dan sebagainya. Yang terakhir, hasanatun fit tadbir. Penting. Yang Allah kita minta doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dalam doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak husnul tadbir, pengurusan harta dan anak-anak sebaik mungkin. Tuan-tuan, urusan harta, urusan anak yang paling payah. Saya baru jumpa satu keluarga, anak 3 orang. Anak 3 orang. Suami mati, tinggallah isteri. So anak 3 orang. Tuan-tuan tahu, 3 orang. Harta tak banyak. Harta sekarang kera saja rumah yang nilainya lebih kurang 500,000. Dekat mana? Kelang. Rumah mak ni punya bergaduh. Kakak tu kerja bank, abang peguam, yang adik yang jaga ayah, jaga mak daripada kecil, dan dia tak belajar tinggi. Dia hanya kerja-kerja jual-jual biasa-biasa kat Kelang tu. Tuan-tuan, bila ayah meninggal, tinggal mak, bayangkan rumah tu berebut. Yang peguam nak harta dia lagi pandai, dia tahu mana akta nak pakai. Yang bank, aku tahu berapa nilai dia. Yang tak tahu yang jaga. Last, tuan-tuan tahu berapa rumah tanah tu dia pecah-pecah kan. Yang adik bongsu ni dapat rumah bahagian tandas belakang, rumah lama, tandas.
Kecil je rumah ada orang. Bang bergaduh sampai minggat tu. Sedih bang, saya tengok sedih. Orang Islam kita gaduh sebab tu. Sebab harta yang kecil. Kita ada 3 orang tak banyak. Bayangkan macam mana kita kata kita ada mak bapak, kita ikut sunnah Nabi SAW. Itu sebagai husnul tadbir. Kalau boleh harta yang kita ada ni kita dapat didik anak-anak. Jangan gaduh sebab bagi sama rata tak. Nak bagi kata 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan, nak bagi sama rata, bagi. Faraid ni last. Kalau katakan ada tak setuju, baru kita balik pada faraid. Tapi kalau nak bagi sama rata, silakan. Tapi 3 orang, mak menangis. Mak menangis depan saya, depan perempuan. Dia kata, kenapa ustaz jadi macam ni? Kenapa? Tuan-tuan, saya tak boleh kata apa. Itu sebabnya kita doa pada Allah Ta'ala. Husnul tadbir tu. Tuan-tuan perempuan, ada harta, ada anak-anak, ada kemampuan. Tadbirlah sebaik-baik mungkin. Jangan sampai berbalah sehingga anak-anak tak tegur siapa setelah kematian salah seorang daripada ibu bapa. Semoga Allah merahmati kita. Maafkan saya kalau salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas pencerahan tadi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita sudah forum kita malam ini. Terima kasih lagi kepada Datuk Prof atas kesediaan berforum bersama kami. InsyaAllah ada masa lagi kita jemput lagi insyaAllah. Dan muslimin rahmati Allah SWT, alhamdulillah selesai forum kita, forum yang dianjurkan di Masjid At-Taqwa dengan kerjasama Pusat Pungutan Zakat Durian Persekutuan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita doakan mudah-mudahan Qaryah Masjid At-Taqwa ini menjadi model keluarga sunnah, insyaAllah mudah-mudahan. Dan kita semua nak sekali masuk syurga. Dan saya yang antara banyak-banyak yang terkesan tadi itu, jangan lupa tanya khabar. Ya? Jangan lupa tanya khabar. Hasanah fil usrah, hasanah fil ikhbar, hasanah fil tadbir, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi sekian daripada saya. Mohon maaf tersilap, terkurang, kelemahan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.